إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا وشهداء وصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن كعف إلى قاب من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم حجي إبراهيم بن حجي مستقيم وإلى روح حاضرين ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. اللهم ياسر ولا تعسر فإن تيسر كل عسر عليك ياسر. اللهم تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. الحمد لله وشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang dimuliakan yang dikasih Imam Masjid Jami Bukit Pasir, yang dihormati yang dikasih pengurusi dan seluruh ahli jabatan kuasanya,
Yang dihormati, yang dikasihi para imam, para bilal, bapak haji, bapak ibu-ibu hajah, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang yang indah, pada petang yang mulia ini. Allah panggil untuk kita masuk ke dalam syurga-Nya. Bukan mudah nak masuk syurga, hanya orang yang terpilih sahaja. Kalaulah tahu adanya syurga, Bukit Pasir ni, orang Bukit Pasir ni semua tahu ada syurga, saya rasa masjid ni tak muat lagi. Kena besarkan lagi, kerananya syurga yang Allah hamparkan di dunia ini, orang tak ambil peduli. Al-majlis ilmu radhatun min riyadin jannah. Satu majlis ilmu itu halaman syurga. Jadi orang yang masuk dalam syurga itu tak ada dosa. Tapi kita ada dosa. Dosa kita ni tantanan. Kalau sawit sekarang dah turun harga. Dah tak macam dulu mula yang 1,000. Nak pergi masjid tak sempat. Kenapa? Nyawit sampai petang. Ya, kalau ada sawit. Kalau tak ada, ngangkrak aja. Nah, ni kita. Tak apa yang ngangkrak tu tak tahu. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, Allah pilih aja. Orang yang boleh masuk ke halaman syurga, insya Allah nama dah ada. Allah catat. Allah tulis namanya. Nama kita ni semuanya ada di dalam neraka. Kenapa dalam neraka? Sebab kita banyak dosa. Ni. Jadi kalau dosa kita banyak, walaupun sebesar zarah, kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sebesar zarah pun aku kira. Jadi macam mana kalau sebesar zarah? Dikira juga. Dan kita dosa kita banyak. Jadi untunglah kita ini. Namanya kita ni sehat wal'afiyat. Ramai orang sehat tapi tak afiat. Apa maksud afiat? Dia boleh melakukan ibadah. Kadang-kala sahabat, rumah tu sebelah masjid, sebelah je, tak ada gang tu. Tahu gang tak? Gang tu tak jauh lah. Tangga masjid dia tak mampu nak naiki. Tapi kalau tangga macam-macam tangga lah. Tangga KLCC, tangga itu. Kadang-kala rumah tangga. Sekarang rumah dah ada tangga dah. Ada rumah tangga sekarang ni. Kalau dulu kau dah berumah tangga belum? Tak ada. Aku tak ada rumah dan tak tangga pun tak ada. Ada rumah tapi tak ada tangga. Dah ada bini? Ada. Dah rumah tangga dah. Tak ada dah. Lain kalau rumah tingkat ada tangga kat dalam rumah tu. Tu. Jadi kaedahnya kalau kita ini yang dosanya banyak, maka tugas kita hanya memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita cuba bincangkan bagaimana memohon ampun pada Allah. Kita belum cerita macam mana nak kenali Allah. Kita nama je kenal Allah, tapi bagaimana Allah? Kita nak ungkap kalimah Allah pun kadang tak betul. Kadang-kala kita jadi syirik dengan Allah. Contohnya syirik macam mana? Allahu Akbar. Betul ke ungkapan itu? Itu boleh menyebabkan kita jatuh syirik. Kenapa? Kerana maknanya terlalu teruk. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Allah bermain gendang. Benarkah Allah bermain gendang? Itu sebab dalam kalimah takbiratul ihram kena jaga. Jangan keliru kita. Kalimah takbiratul ihram. Ya, kerananya sah atau tidak sahnya solat itu bergantung, kalau rukun qauli bergantung pada qaulinya. Kalau rukun fi'il bergantung fi'ilnya. Kalau dia rukunnya qalbi bergantung qalbi dia. Bagaimana bergantung dengan qalbi? Rukun qalbi ada berapa? Oh Pak, rukun qalbi 2. Yang pertama apa? Rukun qalbi yang pertama. Yang pertamanya niat. Niat ada berapa? Diselidiki. Niat tu ada 2, teman-teman. Pertamanya, betulkan niat kita. Solat kerana apa? Kerana pak mertua ke apa? Kerana kawan-kawan pergi masjid? Kerana siapa kita solat ini? Niat nak kena betulkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, niat solat apa tu? Itu pun kadang-kala kita masih lagi membincangkan niat kat mana.
Itu sebab dalam ilmu tasawuf disusun begitu cantik sekali. Jadi itu pertama niat. Yang keduanya tertib. Tertib apa makna dia? Follow sikun. Tahu sikun? Step by step. Nombor satu, ya dua, tiga. Tapi kita tak saya tengok. Kita ni tak pernah praktiskan rukun solat tu kita susun dan kita satu persatu buat. Kita tak pernah. Kita rasa belasah itu je lah kita terus buat. Tapi rupanya selama itu solat kita ni berdouble-double. Dalam niat aja. Niat tu ada dua. Tertib ada dua juga. Pertamanya follow sikun. Kalau pertama qiyam, kedua niat takbiratul ihram, baca surah Al-Fatihah, rukuk, sujud, rukuk, i'tidal, sujud. Itulah 13 rukun. Itu pun kita belum mahir 13 rukun. Kerana apa? Tak faham lagi rukun tu. Pertama, tertib itu ikut turutan. Tak boleh double. Boleh double lah. Rukuk dengan sujud sekali jalan. Tidak ada rukun yang double. Dia mesti one by one. Itu yang pertama. Yang kedua, tertib adalah apa? Tertib yang kedua ini selalu dilanggar. Tertib yang kedua nak maksud adab. Oh, tertib betul orang tu. Tertib maksudnya adab. Berapa ramai orang yang menghadap Allah bertertib, beradab. Bagaimana nak beradab dengan Allah? Pasal kita tak kenal, jadi kita biadab pula. Tidak ada keadaban kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak kenal. Kalau kita tak kenal, maka tak cinta orang muda. Tak kenal, maka tak cinta. Ini orang muda, Pak. Kalau orang tua apa? Bukan tua lah, orang veteran. Tak kenal, maka apa? Agak-agak. Kalau orang muda tak kenal, tak cinta. Kalau orang kita veteran ni apa, Pak? Tak kenal, maka tak tahu lah. Tak kenal aku tak tahu. Kalau dah kenal aku tahu lah. Sekarang kita dah kenal Allah belum? Rasulullah sabdakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia akan kenal Allah. Kita dah kenal diri kita belum? Diri kita ni yang mana? Ada berapa unsur diri kita? Bagaimana perjalanan hidup kita ni? Diri kita ni. Di mana kedudukan roh? Di mana kedudukan nafsu? Di mana kedudukan akal, darari, nazari? Oh, macam-macam ni. Kalau tak kenal diri kita, umpama orang yang menunggang kuda, yang dia tak ngam dengan kuda. Dia suruh ke depan, dia ke kiri. Dah tak ikut ni. Masing-masing. Kerana roh tengah menunggangi akan jasad. Jasad tidak boleh bergerak, jasad tak boleh berfungsi selagi roh tak masuk lagi. Roh kerjanya keluar masuk aja. Yang sukarnya sakaratul maut ketika mana nyawa itu keluar bersama dengan roh. Roh tarik nyawa keluar. Kerana nyawa itu lekat di body, di jasad tu. Tapi Allah telah beri panduan pada kita. Macam mana dia nak longkah, cakap Melayu apa? Bes longkah, rambutan tu longkah. Apa? Lengkang. Ini kita tak lengkang. Lekang. Lekang lagaknya. Roh dan nyawa dan jasad tu jadi lekang. Senang ceritanya, very easy you come out. Kata orang Jawa lah agaknya. Senang nak keluar. Yang susah keluarnya adalah nyawa. Roh keluar masuk je. Tak percaya, roh itu keluar daripada badan. Kalau tengah malam dia ngorok tu. Roh dia pergi mana-mana dah. Pergi Jepun lah, pergi Korea, pergi mana macam-macam dia pergi. Setiap bulan dia pun potong sawit. Malam-malam potong sawit, roh dia pergi sana. Kerananya apa? Kalau roh tak ada dalam jasad, lembek kita. Tak boleh buat apa. Macam cerita Gusti, 1, 2, lembek dah. Roh dia pun dah nak keluar rasa. Kalau roh ada kat dalam, itu sebab kekuatan roh boleh memecahkan apa sahaja. Itu roh. Jadi roh selalunya tertunduk dengan nafsu. Kerananya Allah tanamkan dalam setiap manusia itu 2 benda. Sebelum roh masuk. Pertamanya adalah nafsu. Di mana Allah ciptakan nafsu ini, yang Allah kata, alastu birabbikum. Dia tak jawab pun. Nafsu ni tak jawab. Maka Allah ambil, angkat ni di kerangkeng, cakap Melayu apa?
Dia dipenjarakan, direndamkan dalam api air yang menggelegak, air daripada neraka selama 1000 tahun. Nih nafsu nih, kerana nafsu itu makhluk Allah, direndam 1000 tahun, angkat, alastu birabbikum, tak nak jawab juga, ambil lagi air panas lagi, rendam lagi 1000 tahun lagi. Nafsu nih diangkat lagi, tanya lagi, Allah tanya, alastu birabbikum, dia tak jawab juga, rendam kali ketiga, dah tekial kita, dah lembek dah nafsu ni, barulah qalu bala syahidna, barulah kalah Allah, nafsunya kerja, dan Allah baru letakkan di setiap jasad manusia. Tetapi Allah bekalkan dengan pemikiran, otak. Itu sebab otak pemikiran ni yang akan tapis. Kerananya nafsu fungsinya adalah fujuraha. Allah sebut dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha. Nafsu tu kerjanya meronta je. Jadi nak bawa ke mana? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada dua. Satu adalah nafsunya, satu adalah pemikiran, penapis, roh yang menunggang. Dan roh cenderungnya kepada Allah. Apabila roh ditanya alastu birabbikum, terus jawab qalu bala syahidna, terus jawab. Tak ada pertanyaan lagi. Kerana roh kerjanya taat. Ketika mana di alam jabarut, malakut, nasut sana, di alam mulk, roh yang disimpan oleh Allah. Kerana roh itu diciptakan melalui roh Rasulullah. Roh Rasulullah diciptakan oleh Allah 360.000 tahun sebelumnya ada alam ini. Lebih awal roh Rasulullah. Barulah apabila roh itu disimpan berpeluh adalah roh-roh yang lain. Roh kita ni roh manusia. Ya, melalui nur Rasulullah, yang roh Rasulullah itu dicipta lebih awal. Diriwayatkan 360.000 tahun sebelum kejadian alam. Jadi apabila dah roh itu dimasukkan ke dalam jasad, ketika mana di alam yang kedua dinamakan alam kandungan disebut, atau alam rahim, maka di situ sudah ada dua unsur yang dia perlu jaga, berwaspada. Kerana nafsu ini kerjanya sehingga Allah lus ni bahasa Melayu apa entah ni, macam dia apa, rambut diusap-usap oleh Allah. Pasal saya tadi ngomongnya Jawa, ngomong Melayu kangelan gitu. Lidahnya terkucil ya. Jadi maka diusap-usap oleh Allah. Bagaimana Allah bukan merayu, Allah bagi amanat kepada nafsu ni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kerana nafsu itu 7 tingkatnya. Ada yang high power, ada yang kurang sikit. Yang low power ni kalau kereta lah, kereta dalam banyak-banyak, kereta yang paling rendah sisinya kereta apa? Kereta kancil. Kereta paling rendah sisi. Kereta sorong lah. Paling rendah sisi dia tu. Tapi di bawah sawit 2-3 tandan tahu. Itu. Tinggal orangnya yang belakang powernya berapa gitu je. Kereta sorong power yang paling rendah. Kereta kancil besar juga. Paling rendah 660 gitulah agaknya. Jadi apabila tengok, apabila masuk saja kat situ Allah dah sebut wa nafsi wa ma sawwaha. Kemana arah yang kau nak bawa ni katanya? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kerana roh cenderungnya takwa. Fujuraha ni yang apa ni, yang nyongsang lah ceritanya. Itu nafsu kerjanya. Nafsu kerjanya adalah menjurus adanya bersahabat baik dengan syaitan. Bersahabat baik dengan syaitan. Kenapa? Sebabnya Allah letakkan nafsu pada manusia. Kerananya Allah nak uji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku yang menguasai mati hidup seorang itu. Insan adalah manusia. Untuk aku uji dia. Bagaimana mereka melakukan amal. Amal apa? Amal baik, amal buruk. Itu fujuraha wa taqwaha, ada dua.
Tapi Allah kata apa? Wa huwal azizul ghafur. Aku terlalu sayang dengan manusia ini. Ghafur Allah. Allah sayang sangat. Lebih-lebih lagi umat Rasulullah. Karena dah perjanjian antara Allah dan Rasulullah. Kullu ummatin dakhalal jannah. Seluruh umat aku ya Allah masukkan dalam syurga. Kata Allah, boleh. Tak ada masalah. Boleh masuk syurga. Tetapi syarat kata Allah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ikutlah apa yang Rasulullah ajar padamu, itulah agama yang benar. Janganlah pandang agama yang lain, kamu boleh terjerumus dan kamu boleh menjadi musyrik. Jadi bagaimana? Adakah kita sudah mengikuti ataupun mematuhi perintah Rasulullah? Itu yang pentingnya. Itu sebab nak melakukan ibadah, pertama-tamanya kenal siapa yang kita sembah. Siapa yang disembah, siapa yang menyembah, apa persembahan. Ini kita fahami. Jadi siapa yang kita sembah sebenarnya? Allah. Bagaimana nak menyembah Allah? Wa ma khalaqtul jinnati wal insa illa liya'budun. Tak akan aku jadikan jin dan manusia semata-mata untuk menyembah aku, kata Allah. Jadi bagaimana menyembahnya? Itu sebab Rasulullah pun sabdakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat macam aku, senang ceritanya. Solat macam aku, kata Rasulullah. Adakah kita sudah memenuhi kriteria yang Rasulullah tidak? Jadi pertamanya, Syekh Bahanuddin Naqsabandiyah kata di dalam nukilannya, kalau nak mengenali Allah itu adalah dengan meletakkan arcanya ataupun yang disebut af'al. Benda yang boleh kita nampak. Contoh kita solat, kiblatnya apa? Kiblat kita kat mana? Menghadap apa? KLCC. Menghadap Ka'bah, benda yang ada. Ka'bah itu apa? Disebut apa Ka'bah? Baitullah. Baitullah cakap Melayu apa? Rumah Allah. Ini rumah Allah tak? Kenapa tak sebut Baitullah? Itu sebab kadang-kadang kita kena faham. Tidak bolehlah disebut Baitullah kerana Baitullah itu satu. Jadi ada nama lain yang menjurus kepada rumah Allah yang disebut dalam Al-Quran masjid. Baitullah letaknya di masjid. Masjid apa? Masjidil Haram. Habis di luar tanah haram, masjid aja tak boleh. Masjidil Haram tak boleh kerana tak ada Ka'bah. Nanti jangan ada pula pakat-pakat bentuk kotak sini Ka'bah, tukar nama Masjidil Haram Bukit Pasir. Jangan. Kenapa menama Masjidil Haram? Masjid Nabawi tak Masjidil Haram? Sebab di Masjidil Haram adanya Ka'bah. Itu sebab di Masjidil Haram. Jangan pula di sini tukar nama, buat replika Ka'bah, tukar Masjidil Haram Bukit Pasir. Wah, bahaya tu. Kalaulah rumah Allah, kita nak masuk rumah Allah, apa syarat pertama kita kena buat? Syarat pertama, kita kena bagi salam rumah. Yang empunya rumah ni siapa? Allah lah, dah rumah Allah. Allah punya lu. Takkan rumah Pak Imam. Pak Imam bukan tidur sini, ada bilik Pak Imam. Dia masak kat mana? Ini rumah Allah. Jadi nak masuk rumah Allah, kena bagi salam. Bagi salam dengan siapa? Allah lah. Macam mana nak bagi salam dengan Allah? Sekali kita bagi salam, Allah terus balas. Apa bendanya? Kalau kita tak pernah buat, maksudnya kita masuk ni biadab namanya. Tak pernah bagi salam dengan Allah. Bagaimana bagi salam dengan Allah? Berselawatlah. Kerana sekali selawat, Allah akan balas. Dia balas pada kita, suruh masuk. Itu sebab kita terus berdoa. Doanya macam mana? Allahumma ftahli abwaba
rahmati. Ya Allah, tunjuk ke aku pintu syurga, aku nak masuk. Itu senang dia kan. Jadi kalau masuk rumah Allah, masuk syurga. Kalau kita tak bagi salam, Allah nak balas apa? Kita bagi Assalamualaikum ya Allah. Itu salam pada makhluk, pada manusia. Kalau nak beri salam dengan Allah, Allah dah bagi tahu dah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nak masuk rumah Allah, bagilah salam. Apakah perkataan salam kepada Allah kecuali memberi salam kepada kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah balas berapa kali? Kita ungkap salam sekali, Allah balas berapa? 10 lah. Kalau lah Pak Imam ni rumah Pak Imam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, 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 baru boleh masuk. 10 kali tu nak jawab. Boleh ke enggak? Ini Pak Imam ni betul ke tak betul namanya? Tapi Allah tak. Salawat sekali, Allah pasti bagi 10. Kerananya kita menghormati rumah Allah. Dah kita masuk, dah minta dengan Allah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, ya Allah tunjukkan aku akan pintu syurga. Lepas tu kita kena buat apa? Kena buat apa? Kita muliakan rumah Allah dengan solat kemuliaan. Apa solat kemuliaan? Tahiyatul masjid. Apa tahiyatul masjid? Apa tahiyatul? Kemuliaan lah. Memuliakan rumah Allah, memuliakan masjid dengan 2 rakaat solat sunat. Tapi malang, kita dalam solat terakhir kita akan baca satu rukun fi'il, rukun qauli. Ketiga akhir rukun qauli yang namanya tahiyat. Solat yang nak diakhiri, dimuliakan solat itu. Tapi ramai yang mungkur kerana membaca tahiyatnya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Barang siapa yang membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, selagi itulah solatnya tidak sah. Macam kenapa? Sebabnya kita tak prihatin sebenarnya. Ada ke perkataan at-tahiyyatul? Dan ramai baca macam gini, at-tahiyyatul. Adakah at-tah? Nak baca apa patutnya? At-tahi, bukan at-tah. At-tah tidak sah solatnya kerana mematikan huruf ha yang berbaris bawah atau menambah tasydid, menambah huruf yang bukan maknanya kemuliaan tapi jadi celaka. Kita tidak ke? Itu sebab rukun qauli ini berbahaya. Sah atau tidaknya solat bergantung 3 rukun. Kalau rukun qalbi, tengok niat ni macam mana. Kalau rukun qauli, bagaimana dia mengungkap. Rukun fi'il, macam mana fi'ilnya. Kita pun selalu batal solat tapi tak tahu fi'il tak betul. Kenapa? Jangan bergerak 2 kali berturut-turut tapi kita gerak sampai 6 kali berturut-turut. Kat mana? Sebabnya kita dah terlalu kaset ni. Terlalu lama kita tak betulkan keadaannya. Jadi kita tak perasan. Kat mana silapnya kita? Itu sebab kena selusuri secara tasawuf. Apa maksud tasawuf? Memperhalusi ibadah. Lagi halus. Supaya ia lebih baik. Itu sebab siapa yang baca at-tah mulai hari ini jangan lagi baca macam gitu. Bacalah at-tahi, tahi, ta, 1 rakaat saja. Jangan at-tah. Kenapa baca itu? Entahlah. Kenapa yang sentah? Urung matang. Wong cik entah. Isinya lah agaknya gitu. Betul tak betul? Wallahu a'lam. Jangan, itu baru itu.
Thayyibatulillah. Thayyibatulillah. Tak sah solat kita, sahabat. Kerana lafzul jalalah akhir itu wajib dipanjangkan kurang-kurang 2 rakaat. Thayyibatulillah. Gitu. Janganlah aja. Sebabnya lafzul jalalah tu wajib 2 harakat minimum, 3 wajah, 2, 4, 6. Thayyibatulillah. Tak boleh. Thayyibatulillah. 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 Ada 6 wajah. Nah, ini kena jaga-jaga. Sebab nak baca tahiyat itu umpama membaca Al-Quran. Kenapa? Rukun qauli. Jangan atah-atah lagi. Entahlah. At-tahiyatul. At-tahiyatul. Yang teruknya at-tahiyatul. Bahaya tu. At-tahiyya. Ha kerana ya bertasdid. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nanti belajar ini. Mempelajari beberapa rukun qauli. Nanti sahabatnya nak mengenali Allah nih. Nak mengungkap kalimah Allah ini juga ada. Kerananya rukun qauli pertama takbiratul ihram. Kita dah kenal Allah. Bahnuddin Naqsyabandi kata, lihatlah akan kalimah Allah. Kalimah Allah ni tulisannya apa? Alif, lam, lam, ha. Kenal tak alif tu apa? Alif dalam Al-Quran ada berapa? Ada 4 alif dalam Al-Quran. Ini fahami betul-betul. Baru kita boleh tengok Allah tu. Alif pertama namanya qat'un. Sifatnya hidup saja mandang. Ini dah dibincangkan lepas ni. Belum? Dah. Jadi kenali yang ini. Jadi nak mengungkap kalimah jangan Allahu Akbar. Al 2 harakat. Walaupun takbiratul takbir intiqalat. Yang ini tolong jaga betul-betul. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, jangan. Wa akbar. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak jadi Bilal. Tolong pahami yang ni. Yang pertama, yang keduanya sahabat. Ketika mana rukun fa'il kita lakukan, tolong jaga tangan kita ni. Jaga tangan ni, jangan. Kerananya satu hukum yang kita selalu sambil lewa, yang dinamakan hukum tumakninah. Tumakninah sebenarnya berada di setiap rukun daripada qiyam. Kita tengok 13 rukun solat. Yang pertama apa? Qiyam. Yang kedua apa? Dah qiyam mana? Mancing ke apa? So, niat. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat baca suratul Fatihah. Okey, kita ambil 4 ni. Pertamanya qiyam. Qiyam itu apa? Perlambangan huruf alif. Tidak akan menjadi alif selagi ikrar kita tak tunaikan. Apa ikrarnya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Kuhadapkan seluruh jiwa raga ini, roh dan jasad menghadap Allah. Tapi malang, kadang-kalanya ada anggota yang tak menghadap kepada Allah. Selalu berlaku. Tolong jaga. Allah firmankan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabb. Ketika mana di depan Allah, tundukkan kepalamu, lihatlah apa yang ada di bawahmu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika itu terkunci mulut kita, tak boleh berkata-kata. Dan ketika itulah tangan dan kaki menuntut bela apa yang kita kerjakan. Apa yang kamu buat? Solat. Kaki pun cakap, solat apa benda? Wong solat ngadap kiblat, aku ngadap ngalor ngidul, kenapa kau biarkan? Itu sebab Allah kata, tundukkan kepalamu. Tengok kaki. Ngadap kiblat ke tak? Bagaimana ngadap kiblat? Bukannya gitu. Tengok ke depan. Itu yang pertama, kaki. Yang keduanya tangan.
Tangan ni menghadap kiblat ni susah sikit. Itu sebab ada dinamakan perbuatan menghadapkan tangan ke arah kiblat. Apa nama perbuatan tu? Isti'lam namanya. Apa maksud isti'lam? Mengangkat tangan. Kita angkat tangan, janganlah macam Ultraman. Gitu. Angkat tangan yang Rasulullah ajar. Sehingga terpandang akan para malaikat asma Allah. Di mana asma Allah? Di setiap jasad umat manusia. Tak kira siapapun. Asma itu apa? Nama Allah. Nama. Asma itu nama. Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ada berapa? 99. Kat mana? Tengok. Dia bukan tulisan Rom. Tulisannya Arab lah. 18. 81. Tulisannya Arab lah. Ada tulisan Jawa. Tulisan Jepun ada? Tak kan? Ada yang tanya, Ustaz, saya 18 tak nampak. Dia ingat 18 tulisan 18 itu agaknya. Tak ada. Ini tulisan-tulisan Al-Quran. Maka hadapkanlah ia ke arah kiblat. Itu sebab sahabat, tangan ni mainkan peranan. Kita selalu batal solat kerana tangan ni lah. Kita nak rukuk. Allah. Angkat ni kita nak rukuk tanpa henti, tanpa tumaninah. Itu yang membatalkan. Dah lagi tu turun ke bawah, belakang, ke depan lagi. Dah jadi 6 dah. Kenapa? Setiap arah itu satu. Dan setiap satu anggota ruas itu adalah satu gerakan. Sekali gerak 2 gitu. Macam mana gitu? Kita angkat gini, kita turun. Dah angkat ni dah 2, turun lagi 2. Ke belakang, ke depan lagi. Yang lagi cantik, dia tepuk paha dia. Ada? Tepuk paha pula. Rasulullah ajar macam mana? Angkat tangan ketika takbiratul ihram ni sahabat. Ni diselidiki. Angkat tangan, ketika mana angkat tangan, dia menarik nafas. Kenapa narik nafas? Ini dalam ilmu tasawuf. Dinamakan zikir nafas. Ini kalau belajar kita faham. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, ketika mana kita nak melaksanakan solat itu, angkat saja, maka inilah yang dinamakan alif pada diri kita. Apabila diangkat terlebih dahulu, itulah lam, ha. Ketika mana kita angkat, inilah dia membentuk huruf lam, dan kita kata hu, maka kita turun, inilah domirnya. Maka letaknya bukan begini, letaknya bukan begitu, tetapi diletakkan ikut Imam Syafi'i, kita di pusatnya, antara pusat dan juga perut kita, maka diletakkan di pinggir tepi kiri, kerananya di sini ada ruang kosong. Tulang rusuk dah tak ada. Tulang rusuk ni jadi apa? Jadi bini kita. Kita tutup supaya syaitan tak masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'awatan salatul qa'imah. Abi sayyidina Muhammadin wa sallam fadilah wa syarwa darajat aliyat wa mahmudan ladzi wa'ada. Innaka la tukhliful mi'at ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sambung dengan 5 minit. Hari ini saya nak kongsi sama dengan sahabat kalimah-kalimah yang sewajarnya kita buat, ya. Kita dah usia ini, perlu kita buat doa ini. Ketika mana dalam solat, doa ini jangan tinggal. Kerananya ketika mana kita solat, kita mohon ampun dengan Allah. Ya, ketika mana kita sudah membaca suratul Fatihah, ya. Suratul Fatihah itu adalah pokok segalanya. Kerana suratul Fatihah itu diriwayatkan bahawa ilmu segala langit itu suratul Fatihah. Sehingga Allah firmankan, aku berikan kepadamu ya Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Walaqad ataina sab'a minal matsani wal Qur'anil. Aku beri kepadamu 7 ayat. Jadi dalam ilmu tasawuf, ahli tasawuf, dia berharap sangat ketika membaca suratul Fatihah itu jangan segera amin. Dan amin ini pun ada tingkat-tingkatnya. Pertama, amin. Aman, damai. Maknanya. Amin. Kedua, amin. Maksudnya jujur. Yang ketiga, amin. Kebodohan. Maknanya kebodohan. Dan yang keempatnya, amin. Perkenankan. Kita selalu baca yang mana? Fikir sendiri. Itu sebab dah tahun-tahun kita solat mintanya bodoh tu jadinya. Kenapa? Imam baca waladhdallin, makmum sambut je no. Amin. Sah semuanya jadi bodoh. Itu berapa rakaat? Rasulullah ada sabdanya, yaqra'ul amin amsalah yasin. Nak baca amin itu macam yasin. Ada yasin. Ada baca gitu. Itu tak belajar tajwid namanya. Naqasa ahsalukum namanya. Jadi sahabat, ingat sampai bila-bila apabila imam atau apa siapa pun kita membaca suratul Fatihah, mengharap sangat pada Allah. Itu sebab membaca suratul Fatihah doanya apa? Amin. Surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk hari-hari doanya apa? Baca doanya tak? Doa Al-Mulk. Kalau surah Yasin ada doa Yasin tak? Ada kan? Kita yang selalu baca surah Al-Mulk, doanya macam mana? Ini Pak Imam, tolong ambil doa ni. Sampai bila? Minta baca surah Al-Mulk untuk apa? Rasulullah sabda, jadi teman kat kubur, kan? Jadi teman saya kubur sampai akhirat. Macam mana berdoa supaya dia jadi teman gitu? Hafalkan doa ni.
Allahumma anis wikhsati fi kubri. Ya Allah, engkau jinakkan kubur itu dengan aku. Biar jadi member kamcing. Allahumma anis wikhsati fi kubri. Doa ini kalau tak baca, rugi aja kita baca. Macam baca waladdallin. Kita tak berkata amin. Sedangkan kalau dibincangkan perkataan amin, seminggu tak habis. Alif itu apa, mim, apa, ada cerita dia. Jadi surah Al-Mulk doanya Allahumma anis wikhsati fi kubri. Ya Allah, jadikanlah kubur itu teman rapatku. Sini ada baca surah Al-Mulk. Baca kan? Lepas surah Isya. Tapi dengan saya tak. Belasah aja lu. Itu pertama. Yang keduanya, baca tak surah Al-Kahfi? Hari Jumaat. Doanya apa? Doa surah Al-Kahfi. Jangan tak baca tu doa-doa ni. Rugi tu. Doa surah Al-Kahfi apa? Kenapa baca surah Al-Kahfi? Rasulullah kata apa? Menghindarkan apa? Fitnah. Dah baca doa fitnah. Doa fitnah macam mana? Allahumma a'udzubika minal azabil kubri wa a'udzubika min azabil jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ini doa surah Al-Kahfi. Kalau tak dibaca, ya rugi aja. Ngangkrak kata orang. Lepas tu nak baca Allahumma arhamna bil Quran, terpulang tu. Mintalah dengan Allah. Surah Yasin pun ada doa Yasin kok. Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa bi naftaru bi risalati wan nubuwati wal wilayati wal hidayati. Macam-macam kita ndak. Ada doanya. Doa surah Al-Mulk tak tahu, rugi dah. Allahumma anis wikhsati fi khabari. Okey, ada doa juga. Ketika selesai membaca surah Al-Fatihah, jangan terus berkata amin. Karena amin itu kesimpulannya. Rasulullah sabdakan, siapa berkata amin bersama imam, bermaksud bersama dengan para malaikat, Allah akan ampuni dosanya semua. Tapi cara macam mana nak diampuni dosa? Tak ada pun doa ampun dosa. Jadi rupanya dalam ilmu tasawuf meletakkan waladdallin. Selesai saja lin, maka ada gap. Apa yang di situ? Semuanya kena baca. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pendek ya. Ampuni aku ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga, terima ibadahku. Warhamni maksudnya apa? Masuk dalam syurga, minta dalam syurga. Minta syurga pada Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Amin. Apa kita hendak tadi? Perkenankan apa? Tadi itu dah. Ampuni aku ya Allah, masukkan dalam surga, terima ibadahku. Perkenankan ya Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, doa ketika mana kita membaca tasbih. Dalam solat ada dua tempat membaca tasbih. Pertama ketika ruku. Bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la kazimi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang maha agung dengan sifat keagungannya. Kita dah puji Allah, sebenarnya kita tidak apa. Macam kita puji bos kita bodek bos kita. Sebenarnya kita nak apa? Kalau bodek bos nak apa? Something lah, naik-naik pangkat ke naik gaji kan? Ini dengan Allah juga, puji Allah. Sebenarnya nak apa? Jangan minta yang lain, hanya minta keampunan. Maka jawablah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Engkau lah ya Allah yang selayaknya dipuji, dan aku memuji engkau, inilah aku minta ampun. Itu sebab orang dahulu kala solatnya tak macam sekarang ekspres. Setiap kali kita puji Allah, itulah doanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Mintalah dengan Allah. Ketika mana? Rukuk ataupun sujud. Dan ada doa lain nanti, banyak lagi. Dan katanya lepasnya ada majlis ni. Ya, mohon, ada majlis ke hari ni? Tak ada? Kalau tak ada, boleh sampai pukul 10 ni. Okey, sahabat yang dirahmati Allah.
Itu apabila selesai membaca suratul Fatihah, sebenarnya kita nak apa? Nak diperkenankan, nak diangkat. Kerana suratul Fatihah itu adalah interaksi kita dengan Allah. Jadi kita bagi tahu Allah. Solat ini mohon ampunan, minta ampun aja lah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah surah Al-Fatihah pendek je. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Ya. Rabbighfirli apa maknanya? Ampuni aku ya Allah. Warhamni, masukkan aku dalam surga, itu je. Masuk surga dengan rahmat Allah. Masukkan aku, itu sebab nak masuk ke dalam masjid doa macam mana? Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Tunjukkan aku pintu surga ya Allah. Itu makna paling senang. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ketika mana kita memuji Allah. Kalau boleh usia kita ni minta itu je lah. Ya, lebih-lebih bendanya. Itu sebab kalau kita dah kenal, maka kita tahu interaksi dengan Allah, apa saja kita boleh minta. Itu sahabat yang dirahmati Allah. Masa yang singkat, ada yang nak bertanya? Okey. Surah? Itu sebenarnya tak termasuk dalam 16 ayat yang dijawab. Tak termasuk, cuma orang nambah je. Bacaannya pun hampir serupa. Rabbighfirli juga. Pasal nak apa? Nak masuk ke dalam wadkhuli jannah. Sebenarnya nak masuk syurga tu ada yang bacanya sama dengan surat Al-Fatihah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau surah Atin Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bala. Subhanallah, baca juga saya lupa. Saya terlupa ni. Bala wa ana dzalika minasyahidin. Ya, bala wa ana dzalika minasyahidin. Benarlah kami ni orang-orang yang menyaksikan. Itu doanya. Kalau surah Al-A'la, Ibrahim wa Musa, jawapannya apa? Alaihi wassalatu wassalam. Dia ada 16 surah ya, yang ada jawapan-jawapan. Boleh rujuk dalam Pimpinan Rahman, ada juga. Pimpinan Ar-Rahman, kita tebal tu, dia catatan bawah dia. Ataupun yang sekarang ini, yang Umairah tu. Al-Quran yang Umairah tu kan, yang saya selalu rujuk kat situ juga lah. Dia ada tulis situ, jawapan untuk surah ini, jawapan. Dia ada cerita je lah. Wallahu a'lam. Okay, any more? Okay, saya rasa itu saja mau nak ya. Nah, Mas'al Haram tu maksudnya sebelum mana Rasulullah belum berkiblat kebala Masjidil Haram. Apabila dah kan Allah sebut, aku lihat wajahmu sentiasa menongak ke langit. Falu wajhah apa? Ya. Sebab Rasulullah nak kembali ke Masjidil Haram. Sebelum itu kita kiblatnya adalah Al-Aqsa. Baru Allah sebut kat situ, baru balik semula. Itu penerangan saja bagaimana before after. Macam kita solat kita before Rasulullah hijrah dengan setelah hijrah berbeza. Beza rakaat. Nah itu nak kena tahu sirahnya, insya-Allah nanti akan dihuraikan. Ada lagi? Okey, lagi satu. Sekarang ini kalau kita solat pakai emas yang tidak diketahui ini sebenarnya. Tapi para ulama dah tegur, tapi tak ada yang nak ambil action. Ketika mana solat, jangan ditutup hidung kita. Kerana Rasulullah ada sabda, barang siapa yang menyembah Allah ketika mana solat, menutup mukanya sehingga tertutup hidungnya, maka akan ditampalkan tembaga yang besok di akhirat ditampalkan tembaga daripada neraka. Hidungnya. Sebab Rasulullah ada sabda, anggota sujud adalah dahi, tapi Rasulullah tunjuk apa? Tunjuk hidung. Jadi kalau pakai emas, buka hidung je.
Pastikan hidung itu boleh mencecah tempat sujud. Walaupun bukan rukun anggota sujud. Tetapi Rasulullah tunjuk. Bermaksud hidung ini termasuk seperti dahi. Tak boleh dialas. Turunkan dia. Ketika mana solat. Lepas solat, naik balik. Boleh ini saya dah 2020 dah bagi tahu dah. Time solat tolong turunkan. Tapi yang takut mati. Ya, terpulang tuh. Takut mati, dia nak emas tembaga dari neraka, ini dia tidak juga. Ini sebenarnya dah diterangkan. Tapi belum paham lagi kot. Tapi sekarang dah tak pakai emas kan? Pakai apa tembaga sekarang? Emas dah tak pakai lagi. Orang lelaki tak boleh pakai emas. Haram hukumnya. Pakai tembaga lah lagi. Okey, saya rasa itu saja sahabat. Bermulanya kita beristighfar kepada Allah. Tutup dengan istighfar juga. Istighfar jangan sembarangan beristighfar. Hak Allah kita tunaikan. Moga Allah ampuni dosa kita. Ayo kita beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdil zalimin la yamliku li nafsihi dara wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusura la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau kariha al-kafirun. Linabil karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashhadu bi annaka antal ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabika Muhammad nabiyyi rahmah ya sayyidi ya Rasulullah inna tawassalu bika ila rabbi. Allahumma fas'afihu fil qada'i li kulli hajat wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'udzubika minal barasi wal junun wal zuzam wa min sayil asqam. Rabbana ighfir 'anna adzaba inna mu'minun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal abrar ya azza khabar ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuman tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fidna wa la ma'ana wa lan ba'una syad wa la matruda wa la mahruma. Wa hab lana musiana li musinina wa muqassirana li amalina kullu bi wajhil karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku li hadza astaghfirullah lazim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.